Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali untuk menyambung pelajaran kita tentang kalimah ya. Dan kalimah ni kalau kita dah kenal kalimah, pembagian kalimah dalam bahasa Arab, mudahlah untuk kita menterjemah. Kita adalah kemahiran asas untuk menterjemah ayat-ayat Quran yang kita baca. Jadi saya terus pergi kepada pelajaran kita hari ini, kita share. Boleh kawan-kawan online? Kawan-kawan di Dewan hanya baru ada sikit lah. InsyaAllah kejap lagi datang lagi lah tu. Masing-masing ada urusan, terpaksa datang lambat. Mungkin ya, kelewatan sedikit. Baik. Okay, jadi kita sebelum ni kita dah belajar tentang, saya recap sikit. Kita belajar kalimah, pembagian kalimah. Kalimah terbahagi kepada 3. Ini pecahan kalimah ni kat mana pun kita belajar mesti akan pertama sekali benda yang ditekankan ialah perkara ni. Jadi yang pertama ialah kalimah kumpulan harf. Harf ni kata yang tidak mempunyai nilai makna melainkan apabila digabungkan dengan kalimah lain iaitu kalimah isim. Dan yang ketiga, pecahan ketiga ialah kalimah fi'il. Dalam mushaf ni mudah lagi sikit sebab kita ikut warna. Warna dalam mushaf mubayyinah, warna hijau represent mewakili warna untuk harf, warna hitam untuk isim dan warna merah untuk fi'il. Jadi kita dah pelajari tentang harf. Jadi hari ni kita pun dah sekiranya untuk yang basic sekali tentang isim tu, tentang asas isim tu kita dah pelajari juga. Maknanya kita dah tahu tentang isim ni boleh dipecahkan pula kepada tiga pecahan. Jadi bila kita kenal isim, maknanya kita pun tahu juga tanda-tanda isim punya bentuk isim dan juga jantina isim dan bilangan isim. Yang inilah kita dah belajar dah, kita dah buat dah. Jadi setiap isim kita pun tahu kalau daripada bentuk jantina bilangan ni ada banyaklah lagi, ada gabungan isim yang menunjukkan frasa nama ataupun frasa sifat. Jadi semalam kita dah recap tentang isim. Okey, bentuk isim ni macam kalau nak buat sebagai latihan bolehlah juga ni. Maksud saya tu boleh kita macam cari ataupun letakkan sebagai kalimah-kalimah dalam Quran yang kita baca tu, boleh jugalah untuk kita kenal pasti ini bentuk dia apa bila kita baca. Aku tak tahulah kat mana-manalah kita sampai dalam tadarus Quran kan, ni bulan-bulan Ramadan ni anda boleh dah start cuba tengok dan find out. Kalau tak dapat biar dulu, jangan stres, tapi dah boleh mulakan latihan tersebut. Baik. Hari ini kita akan masuk bahagian yang seterusnya iaitu bahagian fi'il. Ya, hari ini kita akan masuk bahagian fi'il. Fi'il pun boleh dipecahkan kepada 3. Fi'il ni pun kalau dia ada beberapa pembahagian. Tapi kita buat di sini kita akan perhatikan pembahagian fi'il yang mengikut masa. Perbahagian fi'il mengikut masa. Jadi ada masa lampau, ada masa kini dan ada masa depan. Ni je, kalau ikut masa ada 3 masa ni. Ya, kita tengok kita punya nota lah. Fi'il. Baik. Okey. Muka surat 25. Okey, fi'il ataupun kalau tulisannya ialah fi'lun. Fi'lun. Boleh nampak tak kat Dewan? Fi'lun. Ni fi'il dalam bahasa Arab, fi'lun. Jadi kita sebut fi'il. Kata kerja.
Ringkasnya kata kerja. Jadi kata kerja ni maknanya perkataan yang mempunyai makna dan dia terikat dengan masa. Masa apa tu? Macam yang saya sebut tadi, masa lampau, kala kini dan kala depan. Yang tu, buku tu, buku yang Cik Hashim tengah pegang tu. Kaedah, buku kaedah. Ya, betul. Lepas tu muka surat 24. Muka surat 24. Okey, dah jumpa Cik Hashim. Ni muka surat 24, 25, sorry 25. Sebelah tu. Jumpa dah? Okey. Jadi kita yang ini kita bahagikan mengikut masa. Fi'il madhi, jadi masa untuk lampau ni panggil fi'il madhi. Fi'il madhi ialah kata kerja yang berkaitan dengan masa lampau. Fi'il madhi juga adalah mabni. Maknanya dia tidak berubah baris akhir. Dia perubahan baris tu tidak berlaku kepada dia. Yang kita sebut semalam majrur, mansub tu apa semua untuk fi'il madhi tak ada. Kedua, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ialah kata kerja yang berkaitan dengan masa kini dan masa depan. Fi'il mudhari' boleh di-i'rab. Fi'il mudhari' saja boleh di-i'rab. Bila kita cerita pasal i'rab ni ataupun perubahan baris akhir, ia hanya berlaku pada fi'il mudhari'. Okey, kemudian yang ketiga fi'il amar. Fi'il amar kata kerja perintah. Dia boleh juga dikatakan kata kerja perintah yang berkaitan dengan masa depan sahaja. Fi'il amar juga mabni. Dekat situ kita sebenarnya dah senang dah. Yang banyak tanda-tanda tu pada fi'il mudhari'. Kalau kita kenal fi'il madhi ni pun mudahlah, lebih mudah nak kenal. Kerana apa? Fi'il madhi ni merupakan kata dasar. Dia kebanyakan perkataan dalam Quran, perkataan bahasa Arab, asal dia ialah fi'il madhi. Maknanya dia ni juga adalah kata akar. Fi'il madhi ni kata akar. Bagi kebanyakan perkataan. Hatta isim sekalipun dia bermula daripada kata akar yang adalah fi'il madhi. Baik. Jadi pecahan fi'il, okey, kita buat macam ni ringkasannya. Fi'il madhi, masa lampau. Fi'il mudhari', masa kini. Dan fi'il amar, masa depan ataupun kata perintah. Baik, kita akan belajar untuk boleh terjemah. Jadi bila kita tahu dia fi'il madhi dengan meringkut tanda yang ada, yang kita akan pelajari kemudian, kita akan tahu, kita cerita dia bahasa kita ni satu kalimah, macam kalimah bahasa Arab ni, satu kalimah bahasa Arab, dalam bahasa kita perlukan 2-3 perkataan untuk menerangkan. Tapi sebenarnya kalau bahasa Arab ni satu perkataan tu kita dah boleh tahu. Dalam fi'il, dia dah siap-siap ada maklumat, 2 maklumat ni. Satu, maklumat tentang kata kerja. Kata kerja ada 3 juga maklumat. Kemudian maklumat tentang masanya tu. Dan juga maklumat tentang pelaku. Mana the doer of the action. Setiap fi'il dalam bahasa Arab ni biasanya akan ada maklumat 3 ni. Iaitu kata kerjanya, mana vocab dia tu. Apa pekerjaan tu. Contoh kalau fi'il ni maksud dia membuat. Buat. Kerjalah kerjanya tu. Kemudian masa. Sekarang ke? Lepas ke? Ataupun akan datang. Lepas tu pelaku. Siapa yang melakukan pekerjaan itu. Jadi kat situ semua. Satu perkataan siap dah. Dalam bahasa kita, kena ada 3. Jadi kalau fi'il madhi yang menunjukkan lampau dalam bahasa kita, kita terjemah telah. Telah, ini kata kerjanya dan ini pelakunya. Telah, oleh. Ini kita punya cara menterjemah lah ya. Telah, oleh, sini pelaku. Siapa tu? Telah, oleh apa? Fi'il madhi. Yang penting, bila fi'il madhi ada telah. Kemudian kalau fi'il mudhari' tak ada telah. Kita terjemahkan, kita letak je pelaku. Mana pelaku? Jadi dekat sebelahnya tu baru kata kerja. Macam nak menunjukkan sedang. Pelaku sedang buat apa? Contoh ya, nanti kita tengok contoh. Fi'il amar pula kita letak perkataan tu, kosakatanya ataupun kata kerja dia. Tu kita tambah lah, oleh,
Jadi dua je. Engkau atau kamu. Ganti nama diri kedua. Pelaku ni maknanya ganti nama diri kedua. Baik, kita cuba tengok. Contoh pembahagian fi'il mengikut masa. Jadi contohnya kalau madhi, alima, telah mengetahui oleh ia. Kalau kita tak ingat ni, kita tak tahu ni, tak apa. Benda ni akan diberi, sentiasa ada dia punya perkataan. Dan cara nak kenal yang telah ni, biasanya permulaan dia adalah kalimah 3 huruf. Perhatikan ni, macam alimah ni, sebenarnya dia kalimah ada 3 huruf. Kalimah 3 huruf. Besar sangat pula. Ain, lam, mim. Jadi ada kalimah 3 huruf. Di awal dan di akhir berbaris fathah. Ini yang dia punya paling basic. Kata akar paling basic. Jadi bila kita nampak macam ni, maknanya dia ni madhi, telah. Jadi apa kata kerja dia? Mengetahui. Mengetahui. Masa dia? Telah. Siapa pelaku dia? Ia. Pelaku dia ia. Ni kata akar semua pelaku dia kata ganti nama diri ketiga. Kata akar dia. Jadi siapa pelaku dia? Ia di sini. Alima telah mengetahui oleh ia. Jadi kalau kita tengok contoh yang ni pula. Ja'ala telah menjadikan oleh ia. Ja'ala. Selalu jumpa perkataan ni. Perkataan ni antara perkataan yang banyak dalam Quran. Kafara. Dah masuk pun dalam bahasa kita. Kafir, kafir kita kata. Tapi kat sini kalau kafara telah ingkar oleh ia. Jadi ini maklumat masa. Ini pula maklumat kata kerjanya, kosa kata kerja. Kosa kata kerja. Dan ini maklumat pelaku. Tu saya kata tadi, satu perkataan bahasa Arab ada 3. Ada 3 maklumat tu. Kita boleh tahu tentang masa, kita boleh tahu tentang of course kata kerjanya dan juga pelaku. Siapa yang melakukannya. Kafara pun gitu juga. Jadi ni telah, masa, kosa kata kerja dan di sini pelaku. Sekarang kita cuma nak melihat perubahan pada masa, mengikut masa ya. Madhi kepada mudhari'. Jadi apa beza dia? Sekarang ni kalimah 3 huruf tadi ada penambahan, iaitu penambahan huruf ya. Biasanya ya lah. Yang banyak juga dalam Quran ya. Tapi dia ada huruf yang lain. Nanti kita akan go in detail. Sekarang ni kita cuma nak kenal masa je. Kalau ada penambahan huruf di depan kepada huruf yang 3 tadi, ini menunjukkan ada ya, kita tambah ia mengetahui. Pelaku tu kat depan. Ini menunjukkan masanya sekarang. Masa depan ataupun masa sekarang. Kala kini. Pelaku, ini kosa kata kerjanya. Ya ja'alu. Gitu juga. Ya ja'alu. Pelaku dan kosa kata kerja. Ada masa. Ni kalau tak ada sedang. Bolehlah kalau nak tambah sedang ia menjadikan ke. Tapi biasanya kalau sedang ada perkataan lain. Yang maknanya kita biarkan macam ni je. Kita tak perlu letakkan dia kita letak di depan. Pelakunya tu. Yakfuru ia ingkar. Ni fi'il mudhari'. Kalau di sini pula fi'il amar ejaan dalam bahasa Arab. Mudhari', sini tadi madhi. Amar ialah perubahan ni sikit je. Biasanya ada hamzah wasal dekat depan, huruf ya ni tadi berubah dan di akhirnya baris sukun. Di akhir baris sukun. Ini kata perintahnya dalam bahasa kita dan ini pelaku. Siapa yang kena perintah tu lah. Siapa yang kena buat dalam hal ni. I'lam. Jadi daripada alima telah mengetahui oleh ia. Ya'lamu ia mengetahui. I'lam ketahuilah oleh engkau. Okey. Kalau boleh jangan tulis sangat Cik Hashim. Tak apa, tak payah tulis. Nak tulis juga? Boleh. Boleh je. Tapi maksud saya nanti kalau tak hilang fokus insya-Allah.
Ya, Haji pun dah belajar ni banyak ni. Ja'ala telah menjadikan oleh ia, yaj'alu ia menjadikan, ij'al jadikanlah oleh engkau. Kafara telah ingkar oleh ia, yakfuru ia ingkar, ukfur ingkarlah oleh engkau. Nah, ni kadang-kadang bila kita belajar ni pun kita dapat sharpen jugalah, pertajamkan cara kita baca nak ibtidak, waqaf, insya-Allah. Baik. Okey, cuba sebut sama-sama saya. Ini madi, kata kerja kala lampau. Kerja Jadi terjemahan dia telah ... oleh ia. Pula buat sebut tu telah oleh ia. telah oleh ia. Telah oleh ia, okey? Telah oleh ia. Oleh ia. Ni dia punya cara menterjemah. Kalau mudhari, kata kerja kala kini. Mudhari, kata kerja kala kini. Kata kerja kala kini. Ia ... Ia tu katanya ya. Fi'il amar, kata kerja depan atau perintah. amar. Perintah. Perintah. Jadi terjemahan dia ialah ... lah oleh engkau. Yes. lah Oleh engkau. So banyaklah perkataan lain, contoh kan. Kita tak payah buat. Cerita dia kita bukan nak bina kalimah, kita nak terjemah yang berada di dalam Al-Quran. Okey. Jadi kita terus cuba buat latihan. Cerita dia kalau buat latihan nampak senang. Ini latihan yang maksud saya tu kita nak ikut masa je. Kita nak familiar je macam mana cara dia tu dan kita cuba terjemah ya. Terjemahan dia ada diberi juga di bawah ni. Cuba kita tengok. Ini kena tengok skrin supaya sync dengan apa yang saya tunjukkan. Dalam buku tu, siapa yang ada buku, ada sedikit beberapa kesilapan. Nanti ingatkan saya untuk buat pembetulan pada yang ada. Dalam yang di sini, yang ada pada saya ni adalah yang latest lah. Jadi dah ada pembetulan. Kadang tak perasan yang dekat buku tu dah cetak kan. Yang ini ada je lagi pembetulan. Jadi ni yang belum buat cetakan kedua insya-Allah. Jadi yang inilah maknanya yang di skrin ni yang mutakhir. Itu yang kadang-kadang saya kata tengok dekat skrin dulu. Bila kita nak menjawab tu kita tengok yang di skrin ya. Pembahagian fi'il mengikut masa. Jadi madhi kita akan buat macam inilah. Alima telah mengetahui oleh ia. Ya'lamu ia mengetahui. I'lam ketahuilah oleh engkau. Saya akan highlight penambahan. Okay, penambahan je saya highlight supaya kita nampak lah. Ni boleh nampak? Kita pakai color lain kot. Pakai color. Color ni macam gelap dekat skrin di sini. Apa dia? Rasa kan? Saya pakai warna orange ni. Nampak kan? Dia lebih jelas kan? Okey, ini tadi kata dasar tiga-tiga ni lah. Ain, lam, mim. Tapi di sini tambahan dia ya tu. Jangan yang tiga tu tetap ada. Tapi penambahan tu ya. Menunjukkan di mudhari'. Lam pun gitu juga. Ain, lam, mim. Tapi baris basket. Ni perbezaan. Okey, kita cuba buat ja'ala. Boleh buat sama-sama. Terus terjemahkan. Perkataan tu dah ada, tapi kita nak terjemah ya. Ja'ala, terjemahkan apa? Telah menjadikan oleh ia. Ya, telah menjadikan oleh ia. Ya ja'alu. Ia menjadikan. Ia menjadikan. Yes. Okey. Ij'al. Jadikanlah oleh engkau. Oleh engkau. Yes. Kemudian kafara Telah ingkar oleh ia. oleh ia.
Yes. Ya Telah engkau. ingkar oleh ia. Ia Ingkar. Ia ingkar. Engkau. Yakfuru, ia engkau. Ia ingkar. ingkar. Ia ingkar. Ukfur, Ingkarlah Ingkarlah Engkarlah oleh engkau. engkau. oleh engkau. dakhala, Telah memasuki oleh ia. Telah memasuki oleh ia. ia. oleh ia. sorry. Ia Yadkhulu, Dia memasuki. memasuki. Dia masuki yadkhulu ni fi'il apa tadi? mudhari. Fi'il mudhari. Udkhul, Masuklah. Masukkanlah. Masuk oleh engkau. Oleh engkau. Masuki oleh engkau. Masuklah. Masukilah oleh engkau. Masuklah. masuklah. Ni masuklah bukan masukkanlah. Lah. Masuklah oleh engkau. Masuklah. Sami'a, Telah mendengar oleh ia. Ia yasma'u, Ia mendengar. dia mendengar. mendengar. Isma', Dengarlah oleh Dengarlah oleh engkau. dengarlah oleh. Mendengarlah oleh engkau. Okey. Amana. Ni dia tak ada 3 huruf, dia ada 4. Tapi masih lagi dia fi'il madi jugalah. Dia Telah ada 4 beriman huruf. oleh ia. Telah beriman oleh ia. Telah Sebab perkataan beriman. ni selalu kita jumpa. Jadi kita masukkan juga. Telah beriman oleh ia, yu'minu, ia beriman. Ia Ia beriman. iman. Dan Berimanlah Mana Berimanlah oleh engkau. oleh engkau. berimanlah oleh engkau. Akhraja Okey, bawah dulu. Akhraja, ni 4. Telah telah mengeluarkan Oleh ia. ia ia. Jangan sebut mengeluarkan je. Benda ni I am more interested. Saya lebih berminat nak dengar benda ni kita belajar ni. Telah oleh ia. Kalau tak tahu vocab, saya okey je. Sebab kita memang akan jumpa vocab tu, kita boleh tengok. Tapi saya nak dia punya, kita dapat kemahiran tu. Kalau nampak macam ni, maknanya kita terjemah telah. Jangan terjemah tanpa masa dia tu. Yukhriju, ia mengeluarkan. ia mengeluarkan. bukan. Ada yang kalau keluar kharaja. Ini akhraja. Jadi dia dah tambah sikit perkataan huruf tu. Tambah huruf, tambah perbezaan. Okey, contoh ada soalan. Bagus soalan tu sebab selalunya saya pun jumpa juga. Yang mana? Kharaja. Kalau kharaja, ni 3 huruf. Asal dia memang kharaja ni. Kharaja. Kalau kharaja, maksud dia keluar. Jadi terjemahan dia telah Keluar. oleh. Oleh ia. Ada beza akhraja dengan kharaja. Perbezaan dia nampak macam kata dasar dia keluar. Ya, satu keluar tapi satu lagi mengeluarkan. Ada beza tu. Kalau ya kharaja, yakhruju. Dia punya mudhari' dia ialah yakhruju. Yakhruju. Ini belajar apa ni? Kalau belajar Teacher, ini untuk maklumat sajalah. Ini dalam perancangan kita adalah modul 3 kan? insya-Allah. Modul 3. Ilmu saraf. Itu modul 3. Tapi yang ini boleh kita juga. saya kenal lah. Kita kenal lah. Kita itu, kenal lah. Maknanya itu ada modul 3. perbezaan. Itu akan datang. InsyaAllah. Betul akan datang. Tapi kita boleh lah dekat sikit-sikit kita dah boleh kenal pasal benda ni kan. Ni mengeluarkan ada beza dengan keluar. Dari segi bahasa pun betul tak? Beza kan? Yakhruju dengan yukhriju. Yakhruju ia keluar. Kalau ni maknanya ia keluar. Akhrij. Yang mana? Ni Keluarkanlah. Keluarkanlah Oleh engkau. engkau.
Ada kan tu. Dalam bahasa kita ada kan. Nampak tu banyak nak eja pun bukan main banyak huruf. Tapi kalau bahasa Arab tu sikit je. Akhir je. Berapa huruf? 4 huruf je. Kalau dah pandai tak payah baris. Tapi sebab kita tengah belajar memanglah nampak kena tengok baris tu. Jadi kalau lagi satu yakhruju, kalau keluarlah oleh engkau, dia masih dengan hamzah wasal. Ukhruj. 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 Macam bila Allah sebut perintahkan kepada iblis. Dia kata ukhruj minha. Allah suruh keluar daripada nyahlah kau. Macam bila kita tahu maksud dia tu, keluar dengan keluarkanlah. So tahulah boleh kita guna bahasa kita yang lebih sesuai kan. Macam contohnya nyahlah kau dari sini. Bila Allah menghalau pada iblis tu kan. Menghalau. Halau, keluarlah engkau dari sini. Yang ni keluarkan. Kita tak sama. Okey, yang ni pula qala Kata oleh telah berkata oleh dia. yaqulu dia berkata. Dia berkata. Okey, dan perkataan berkata ni bolehlah ada banyak lagi sinonim dalam bahasa kita. Ini kita ambil yang umum je dulu. Ada kita faham. Kadang-kadang kalau Allah yang berkata, ia berkata, kita boleh kata berfirman. Bila kita kata orang tu dalam keadaan bertanya, boleh kita juga kata bertanya atau boleh kata mengadu. Tapi perkataan yang neutral, yang biasa yaqulu ni, maksud dia berkatalah. Bukan berkata-kata. Dia bukan berkata-kata, dia berkata, cakap. Bersabda kalau Nabi, macam itulah. Itu yang sesuai dalam bahasa kita. Qul. Katakanlah. Oleh engkau. Katakan. Ini macam perlu sedikitlah hafal sebab selalu sangat jumpa qul ni. Kenapa dia tak macam ni? Dia punya form tu ada perkataan yang beza sikit. Jadi kita kena macam qul ni dah selalu sangat jumpa. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi ini katakanlah oleh engkau. Dia tak boleh jadi berkatalah oleh engkau ke teacher? Berkatalah oleh engkau. Ni kena tanya cikgu bahasa Melayu pula. Sebab kalau kita tengok yang sebelah yang mudhari' tu, dia kita kekalkan perkataan Berkata. ya, berkata, mengeluarkan kan. Cuma kita tambah penambahan ujung tu je. Saya yang itu saya kira kita tanya bahasa cikgu bahasa kita lah. Iaitu Profesor Noraini ke ataupun Puan Zawiyah ke. Ramai lagi dalam ni yang memang expert bahasa Melayu. Tapi yang biasa kita katakanlah oleh engkau sebab ada benda yang dikatakan tu selepas tu. Sebab tu kena ada, dia ada objek. Kalau berkata oleh engkau. Macam kenapa? Ya, Ustaz. Kenapa qul tak ada hamzah wasal? Dia tak perlu hamzah wasal. Ada kena mengena dengan dia punya binaan kalimah tu. Itu kita belajar dalam saraf lah. Macam dia kan dia terbina dengan macam ni. Jadi cara dia bila buat ni dia akan membuang huruf yang di tengah tu. Huruf ajwaf ni, huruf alif tu dibuang. Jadi adalah yang lain yang at this point kita tak perlu risau pasal tu. Sebab apa? Bukan kita nak buat. Benda tu dah dibuat begini. Itulah maksud saya. Itu modul 3 macam Cik Saziman kata tadi. Tinggi lagi sikit lah yang tu. Perkataan yang ada macam ni kata. Perkataan yang ada alif dekat tengah ni, dia ada cara dia yang tersendiri. Yang ini kita cuma menunjukkan bahawa ini yang akhirnya dia jadi macam ni lah. Kalau fi'il amar dia memang jadi qul. Kita tak nampak lagi macam mana nak buat hamzah wasal tu kat depan tu, tak ada. Jadi kita terima je dulu at this point. Okay. Sama lah dengan Amina kan, tak ada hamzah wasal juga kan teacher? Tak ada hamzah wasal. Sebab apa? Dia terbina pula daripada 4 huruf. Jadi tadi kan awal-awal tadi Yang lain ada 3. Okey. Pembagian fi'il ni boleh dibuat ada banyak cara sebenarnya. Ada banyak school of thoughts, ada banyak mazhab cerita dia untuk membahagikan fi'il. Ada yang dibahagikan ikut masa tu pun berbeza yang macam saya buat ni. Maksudnya ini yang paling asas. Dia ada juga pembahagian fi'il mengikut bilangan huruf. Bilangan huruf. Jadi kita tak salah masuk yang tu.
Maknanya ada juga yang dikira dengan masa. Masa ni pun ada beberapa cara nak tengok masa tu. Ini kita ambil yang paling simple sebab kita very basic. Maknanya kita ni kelas basic. Kelas yang kita nak kenal, lepas tu kita boleh terjemah. Kita nak ambil lafaz umum, kita nak ambil pelajaran immediately lepas kita dapat baca tu. Jadi yang mana kompleks sikit tu kita tinggal dulu. Ni kita ambil yang mudah aja. Nampak yang ni, perkataan-perkataan biasa. Contoh, katakan saya bagi perkataan ni banyak dalam Quran. Contoh, saya bagi perkataan sajadah. Okey, boleh tak terjemahkan ni? Sujud. Okey, macam mana dengan cara yang saya baru ajar tadi? Tak nak sujud, saya tahu orang Telah sujud olehnya. Sujud olehnya. telah sujud oleh ia. Jadi kalau saya kata yasjudu, dia bertukarlah. Ia sujud atau Ia ia bersujud. sujud. Ya boleh. Jadi yasjudu. Kemudian kalau saya kata usjud. Sujudlah oleh engkau. Ada perkataan-perkataan biasa ni. Kita nak biasakan dia punya terjemahan. Macam mana nak terjemahkan? Gitu. Jadi contoh lagi perkataan banyak kita jumpa. Contoh perkataan syakara. Ya, ini berbekalkan kita punya perkataan ni semua dah dalam bahasa kita. Tapi sekarang kita nak balik semula kepada pengetahuan nahu tu tadi kan. Sebenarnya siapa ni yang bersyukur? Kita tahu vocab. Syukur je. Tapi siapa? Syakara, dia telah bersyukur contohnya. Itu kita balik bahasa kita lah. Telah bersyukur oleh dia. Oleh. Macam tu. Lepas tu kalau dia jadi dia bersyukur, macam mana? Syukuru. Ya bersyukur. Kalau sini pula ushkur. Ushkur. Syukurlah oleh kamu. Oleh engkau. Sorry. Jadi macam gitulah. Ini yang saya maksudkan tu. Tadi banyak lagi lah perkataan lain yang kita boleh buat sendiri kalau kita nak buat. Tapi kita cerita dia kita bukan nak buat. Kita nak baca, jumpa dan kita boleh cuba terjemahkan. Mengenai kosakata, kalau rasa macam kita nak terus buat kan, kita boleh buka pada muka surat kosakata fi'il. Pada muka surat macam terakhir ni. Muka surat berapa? Muka surat berapa ni? 38. Ya betul. Muka surat 38. Kat sini banyaklah ni. Inilah kata-kata dasar yang appear banyak kali dalam Quran. Contoh perkataan qala. Itu yang saya kata tadi. Tak payah fikir dah qala ni. Nampak qala telah berkata oleh ia. Nampak qul berkata oleh engkau. Gitu. Nanti mungkin yang bila kita belajar lagi detail mudhari' dan madhi, tambahan-tambahan dia, dhamirnya dekat situ, dan kita baru perasan perkara-perkara ni lagi. Contoh perkataan amanah banyak dalam Quran. Alima, ja'ala, tengok berapa kali. Ini antara perkataan yang banyak dalam Quran. Perkataan ja'a, amila, membuat, atau banyaklah. Jadi kat situ boleh cuba tengok macam mana perkataan dalam Quran. Bila kita tengok dalam Quran, kadang-kadang sekarang ni pun banyak sangat apps yang membantu kita. Tapi untuk kita gunakan apps tu, kita mesti ada basic tu. Jadi basic yang kita bagi daripada dalam kaedah nahwu ringkas ni, insya-Allah sebenarnya dah boleh dah. Boleh dengan basic ni, dengan kemahiran asas ni, kita ni semua boleh gunakan apps yang banyak lagi orang buat dalam bahasa Inggeris ke apa untuk tengok pada kata-kata ni, perkataan ni. Pembinaan kalimah. Ya? Macam contoh apps Green Tag. Ya? Kita bolehlah tengok sebahagian daripada student saya yang dah start mengajar tu dengan kaedah nahwu ringkas ni, mereka dah boleh pun gunakan apps tu. Maknanya boleh baca apps dan boleh kenal pasti ni maksud perkataan ni apa. Betul saya kata tadi, benda ni boleh senang dalam kamus, boleh tengok. Tapi mesti ada basic tu. Macam mana nak kenal benda tu? Macam mana nak baca? This is nahwu ringkas ni membekalkan kita dengan perkara ni lah, insya-Allah ta'ala. Biiznillah. Okey, kita teruskan. Kita tengok lagi tadi. Mana kita? Latihan. Pembahagian. Okey, kita pergi kepada latihan 13. Tandakan fi'il yang betul seperti contoh. Semak dan terjemahkannya bersama saya, bersama guru, bersama teacher. Baik.
Ni kita gunakan, kita dah nak gearkan kita ni semua, pelajar-pelajar semua kepada musamma bayinah yang menggunakan kod. Ya, kod. Kodnya kalau FD menunjukkan fi'il madhi. Jadi kalau kita perhatikan, yaj'alu ni fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Kalau fi'il mudhari' kita FR. Jadi fi'il mudhari' FR. Fi'il mudhari'. Tanda lah fi'il mudhari'. Fi'il amar FA. Maknanya ini yang default Yang default tu FD pelaku dia dah ada siap-siap dalam tu. Kita tak nampak pun tanda. Tak ada tanda tapi kita tahu pelaku siap-siap ada dalam tu. Macam juga FD ni. Makna pelaku dia ada dalam tu dah. Okey, cuba kita buat. Yaj'alu fi'il mudhari'. Dan alima Fi'il madhi. fi'il madhi. Madhi jadi terjemahannya FD. Telah Telah mengetahui oleh ia. mengetahui oleh telah mengetahui oleh ia. Lagi yakfuru fi'il Fi'il mudhari'. mudhari'. Terjemahannya ia 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 ingkar. Cik Wan dah buat semalam dah advance. Laju je jawab, masya-Allah. Okey. Haji Hashim boleh follow. Okey, unzur Amar. Fi'il amar. amar. Okey, Fi'il amar. terjemahannya Lihatlah oleh. Lihatlah Lihatlah oleh oleh engkau. engkau. Ij'al. Fi'il amar. Amar. Kalau amar, Amar. kita kena Lah. jadikanlah Jadikanlah oleh Oleh kau. Kita kena buanglah men tu. Macam dalam bahasa kita tak pula, kita tak letak men, betul? betul. Okey, yanfa'u. Saya pergi terus yang bawah. Kalau tengok skrin, saya tak pergi belah kanan. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Terjemahkan. Ia Ia. memberikan Memberikan manfaat. manfaat. Idrib. Fi'il amar. Amar. Betul. Terjemahan dia. Telah Pukullah. Oleh. Amar. Oleh Pukullah. kau. Oleh oleh engkau. Kafara. Fi'il madhi. Madi. Terjemahan. Telah Telah ingkar oleh ia. Telah Ya. ingkar oleh oleh ia. dah teacher dah guna short form je dah. Yahkumu Fi'il Mudhari'. mudhari'. tarik. Mudhari. Ia menghukum. Dia menghukum. Arada. Madi. Fi'il madhi. Madi. Betul. Terjemahan. Telah Telah. menghendaki oleh ia. Telah menghendaki oleh ia. Yes. Dhalla. Madi. Fi'il madi. Madi. Fi'il madhi telah sesat Telah sesat oleh ia. oleh ia. Sal. Madi. Amar. 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 Betul. Amar. Tanyalah oleh. Engkau. Ada tanda sukun ya, Sal? Ada Telah. tanda sukun. Exactly. Betul. Ada tanda sukun. Amar biasanya akhir dia mesti sukun. Okay. Sal. Asal dia apa? Asal dia Soalah. Sa'ala. Sa'ala sa'ilun. Sa'ala. Jadi dia fi'il dia. Kalau mudhari' dia apa? Yas'al. Yes. Lalu. Yas'alu. Jadi sal. Ada muka surat berapa? Surat Al-Baqarah. Dia mulakan dengan sal bani Israel. Allah kata tanyalah oleh engkau. Bila kat situ kan kita tahu. Bila kata kita nampak tu. Perubahan tu. Pelaku dia tu kita. Maknanya engkau yang membaca. Jadi satu dulu ayat ni turun pada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita dah baca, kita faham. Banyak kali banyak kali ayat tu ditujukan untuk kita yang membaca ni. Gitulah. Bila kita dah faham tu, that's why kita sebut ni siapa pelaku dalam tiap-tiap kata kerja tu. Okey, ja'ala fi'il madhi. Madi. Terjemahkan? Telah oleh ia. Ya. Lalu fi'il Mudhari. Mudhari. Jadi ia melakukan. Melakukan. Urzuq
fi'il amar. Terjemahan. Amar. Rezekikanlah Telah. Rezekikanlah. oleh engkau. Rezekikanlah oleh engkau. Fi'il amar. Perasan tak kita selalu guna perkataan ni. Kita dalam doa banyak. Warzuqna, kita kata ya Allah. Tapi tu rezekikanlah oleh engkau. Sebenarnya ada tambah sini. Urzuqna. Ni maknanya na ni kita lah. Kita minta ya Allah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Ya Allah, rezekikanlah oleh engkau akan kami akan istiqamah. Macam itulah. Mas rezekikanlah oleh engkau. Kasaba. Fi'il. Madi. Madhi Jadi telah terjemah mengusahakan telah oleh ia. mengusahakan. Okey, habiskan. Oleh. Jangan tak habis. Fizzle out je. Telah mengusahakan. Oleh ia. Aslim. Bila tahu tu rasa cembosan sikit tu dah tahu. Okey. Aslim. Amar. Aslim Amar. 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 Jadi Menyerah dirilah menyerah dirilah oleh oleh engkau. Jangan tak bubuh tu pelaku tu. Nanti akan masuk pelajaran baru. Tak salah pelaku, salah terjemah. Salah terjemah pelaku. Buat masa ni kita ambil yang default ni kan. Yang asal dia. Menyerah dirilah oleh engkau. Engkau. Ya'lamu. Fi'il mudhari. Mudhari Terjemah dia. ia mengetahui. Tahui. Ukfur. Amar. Amar. Bukan Amar. Amar. Hamzah. Amar. Jangan sebut Amar. Amar Fi'il lain. amar. Perintah. Amar umur. Kan? Amar Ain. Macam Umar. Ain. Tapi kalau Hamzah, Amar, perintah ataupun urusan ataupun Amirul Mukminin. Amar. Okey. Ya waddu. Fi'il. Mudhari Mudhari. Faham? ia menginginkan. Ia menginginkan. Anzala. Fi'il madhi Fi'il madhi. Terjemahan? telah menurunkan oleh ia. Ni telah selalu kita dengar perkataan ni. Ni nak dekat dah ni. Nuzul Quran. Datang kata nazalah. Mim fi'il madhi menurunkan. Telah menurunkan dia. Ta'rid. Ta'rid fi'il amar. Terjemahan? Berpalinglah oleh engkau. Engkau. I'lam. Fi'il amar Amar. Jadi ketahuilah oleh engkau. engkau. Yattakhidhu. Fi'il mudhari ia mengambil. Ia mengambil. Mengambil boleh. Perkataan mengambil ni dia ada memberi maksud macam ambil tu membuat pun boleh tau. Mengambil menjadikan pun boleh. Perkataan yattakhidhu ni menjadikan. Lepas tu apa lagi? Tadi kata menganggap. Kadang-kadang dia maksud itu kalau bahasa kita jadi menganggap. Tengok konteks. Ni antara perkataan yang paling famous mengambil lah. Ia mengambil. Sya'a. Fi'il madhi Madi. telah menghendaki oleh ia. Ya, telah menghendaki oleh ia. Alhamdulillah. Betul lah tu. Sya'a pun banyak. InsyaAllah kita selalu sebut. Masya Allah. Yang ni lah. Sya'a ni lah ni. Masya Allah. Jadi perhatikan macam mana ejaan dia. Baik. Okey, selesa yang ni buat ni. Boleh buat. Boleh faham. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, senang jugalah yang ni kan. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada kita masuk terus fi'il madhi. Saya suka je kalau nak kalau semua dah faham, tak payah tunggu. Betul tak? Cik Zainal ada soalan? Dekat Dewan ada soalan? Ada tak? Tak ada Macam kat sini clear cut. Nampaklah, okey. Kita tahu ada pembagian fi'il boleh dibagikan mengikut masa. Jadi masa lampau iaitu fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari untuk masa kini dan masa depan, dan kemudian fi'il amar untuk
masa depan ataupun kata perintah. Fi'il amar ni, fi'il amar dan fi'il madhi adalah fi'il yang mabni. Maknanya dia tidak berubah baris akhir. Dia tak boleh menerima i'rab. Jadi kita tak cerita dia ni marfu' ke, majrur ke, mansub ke, tak ada. Tak ada cerita tu. Majzum ke, majrur memang tak boleh sebab dia fi'il. Tapi dia adalah, kalau fi'il madhi merupakan perkataan kata dasar, kata akar untuk kebanyakan daripada kalimah dalam Quran. Hampir boleh dikatakan 80% lebih. Yang maknanya perkataan-perkataan bahasa Arab ni berdasarkan fi'il madhi ni. Jadi kalau kita dapat kuasai kalimah 3 huruf tu, kita banyak ada vocab dan it's easier lah untuk kita macam dia dalam Quran. Alhamdulillah, ujian. Ha? Nak tidur aku tidak. Nak tidur pun dah tak boleh dah tak. Assalamualaikum. Termasuk cerita. Okey. Baik, contoh banyaklah perkataan yang kita boleh. Okey, saya ingat saya tak masuk topik baru, masuk besok, tapi saya kenalkan aja beberapa perkataan yang banyak dalam bahasa kita. Okey, contoh saya ambil perkataan-perkataan ni. Kalau kalimah 3 huruf, maknanya kata akar tadi dia mesti terdiri daripada yang asas sekali. Dia terdiri dari 3 huruf. Okay. Ni kalau kita dah biasa, ni perkataan ni pun dah assimilated dalam bahasa kita. Contoh yang pertama ialah khatama. Saya besar sikit. Khatama. Salah. Khatama. Khatama. Jadi khatam. Khatam tu maksud dia apa? Telah habis. Tapi dia sebenarnya bukan habis. Kalau khatama, okey, kita buat pembetulan sikit lah. Mana-mana yang kita selalu kita ingat maksud dia macam ni. Kalau kita kata dah khatam Quran. Tapi sebenarnya kunci kalau maksud khatam tu. Kunci. Khatamallah. Lock tu dah berbuka. Patutlah kita kalau dah khatam Quran je dah tinggal. Sebab dah kunci dah masuk. Jadi kat sini tak baca lagi dah. Dah khatam nahwu ringkas pun dah tak teruskan dah. Okey, na'udzubillah. Kita tak jadi macam itulah. Jadi khatama. Ya, okey, khatama maknanya kunci. Dia punya perkataan tu kunci. Jadi kita terjemahkan telah mengunci oleh ia. Telah mengunci oleh ia. Lagi perkataan apa ni selalu kita dengar, kita pun sebut. Raka'a. Telah rukuk oleh ia. Telah rukuk. Ni rukuk tu kena taruh ain, jangan rukuk taruh k. Telah merukuk, jangan tukar huruf ejaan o. Telah merukuk oleh ia, salah. Telah rukuk oleh ia. Okey, jadi macam tu je lah. Kadang-kadang dah tak payah dah. Tapi bila terjemah letaklah telah oleh ia tu. Tapi kita dah tahu convention dia dah tak perlu nak sentiasa tulis. Dah kenal, tak payah. Sabara. Terjemahkan. Telah sabar. Telah sabar oleh ia. Telah sabar oleh ia. Benar. Telah mengabdikan diri oleh ia. Betul. Telah mengabdikan diri oleh ia. Telah menghambakan diri oleh ia. Abadah. Tapi selalu kita dengar perkataan ni dia terjemah sebagai na'budu. Selalu orang kata telah sembah oleh ia. Okay, ada tak siapa pernah terfikir telah sembah oleh ia? Betul ke? Tetap tak. Dia kurang tepat. Bukan salah, tapi perkataan menyempitkan maksud abadah tu tadi. Kalau kita kata abdi, telah mengabdikan diri oleh ia, telah mengabdikan diri oleh ia, kan tak sama tu. Sekejap saya pindah sekejap. Apa beza dia? Bandingkan, telah mengabdikan diri
oleh ia dengan telah sembah oleh ia. Yang sembah oleh ia tu sekali je. Ha? Kalau mengabdikan diri lama, Mengabdikan diri lama. Okey, forever. tak salah pun berkata begitu. Maknanya hamba ni dalam satu keadaan dia, kalau hamba, macam mana sifat dia? 24 jam, betul tak? 24/7. Manakala sembah ni perkataannya disempit. Maknanya kita memang boleh nampak secara fizikalnya sahaja. Kita nampak fizikal je. Lebih kepada ritual. Kan? Betul tak? Kita nampak ritual orang yang menyembah patung contohnya. Kita nampaklah action, perbuatan dia macam ni, buat tangan begini, kita tahu dia tengah sembah. Dia tunduk-tunduk. Kita tunduk juga macam solat ni. Jadi solat kalau kita kata sembah Allah, dia terkekang ataupun apa nak cakap? Terbatas, terhad kepada cara yang tertentu, kemudian masa yang tertentu dan juga tempat yang tertentu. Macam kita tengok ramai orang tak solat pun, tak peduli nak solat. Kita tak tengoklah, tapi kita tahu keadaan tu. Tapi pada masa tertentu, hari Jumaat je contohnya. Kita tahulah dia sedang menyembah Allah. Jadi dia tak nampak. Keluar je daripada solat tu, keluar daripada masjid, keluar daripada tempoh tu, keluar daripada waktu solat raya tu, keluar daripada cara tu tadi, dia dah bukan lagi hamba Allah. Sedangkan kalau hamba Allah keluar ke, itu satu part-part yang kena buat. Tadi makna sentiasalah 24 jam. Waktu tidur pun ikut tuan punya perintah. Waktu ni kau tidur. Waktu ni awak makan. Waktu ni kamu pakai baju. Waktu ni kamu keluar. Banyaklah perintah tu. Contoh kalau dalam Quran kata jangan mengumpat. Jangan mengumpat. Kan? Jadi kita ni kalau tengok sembah dalam masjid kita tak mengumpat lah. Kalau keluar dari masjid mengumpat habis. Betul tak? Itu contohlah. Betul. Contoh. Kita perintah Allah tu kita buat ketika kita berada di tempat yang tertentu, masa sahaja dan cara yang tertentu. Keluar je daripada ritual ni tadi, daripada perbuatan sembah tu, kita tak nampak lagi dah. Nanti tak sama dengan perkataan abdi atau menghambakan diri. Perkataan hamba tu sendiri pun dah maksud dia macam mana ni? Hamba ni tak boleh engkar. Kalau hamba yang engkar kena hukum. Macam itulah. Hamba dapat gaji tak? Tak ada. Hamba tak dapat gaji. Tapi hamba dapat provision. Dia diberi makanan, diberi pakaian. Sepatutnya macam itulah. Tapi perkataan hamba ni, kalau kita kata nak gunakan di Amerika agak sensitif. Mereka tak suka lah. Kalau terjemah sebagai enslavement. They don't like the word slave tu. Kalau bahasa English pun kadang dikata worship kan. Worship ataupun apa? Lagi satu worship apa? Submission. No. They don't give submit. Dia tak pakai perkataan submit. Tapi dia selalu worship lah. Allah we worship. Jadi tak kurang tepat juga maksud dia. Sepatutnya perkataan dia we enslave ourselves. Enslave ourselves. Perkataan Obedience. Obey. Tapi obey tu ada perkataan Lagi. Dia nak cerita perkataan ni memang very specific, very special. Jadi hamba Allah ni sangat special. Sebab Allah kata hamba dia, yang dia kata hamba tu macam ni sifat dia. Contoh dalam surah 25 ayat 25 63. Hamba ni dia bila jiwa dia hamba, dia macam mana? Dia tak sombong. So this is the first character. First character, ciri pertama yang Allah kata, this is my slave. These are my best of slaves. Jadi siapa dia hamba Allah yang paling mulia? Hamba yang the best. Nabi SAW. Jadi dia kata, dia berjalan di muka bumi, ya'shu ibadur rahman allazi yamshuna 'alal ard haunan. Kejap kita cek. 25:63. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Surah 25 ayat 63. Jadi cerita ni.
Jadi ni ciri yang pertama. Dan hamba-hamba bagi yang maha pemurah. Dalam Fatihah kita dah tahu dah. Dan hamba-hamba, ni hamba-hamba dah jadi banyak lah pula. Hamba-hamba bagi yang maha pemurah. Ni mudhaf-mudhafun ilaih ni. Adalah orang-orang yang mereka berjalan di atas bumi, atas muka bumi itu, haunan, dalam keadaan rendah diri, maknanya rendah hati, tidak sombong. Penjelasan haunan ni ada dalam surah yang lain, surah 31. Mungkin dalam ayat 19 ataupun 18. Tapi kisah yang Luqman menerang kepada anak dia. 31 ayat dia daripada 13, 14, 15 mungkin ke bawah lah. Dia satu page tu. Cerita pasal ciri-ciri berjalan di atas muka bumi macam mana tu, rendah diri tu. Dan apabila khatabahumul jahilun, apabila diajak debat ataupun perkatakan, dibicarakan kepada mereka oleh orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil ajak berdebat, ajak khataba, maknanya sembang yang berlawan ini sebab ada alif ni, berlawan, orang-orang yang nak berlawan cakap. Qalu salama, mereka mengucapkan perkataan yang baik, maknanya mereka sama ada berlalu pergi ataupun mereka tinggalkan manusia ni dengan perkataan yang baik. Itu yang ciri yang pertama. Baru pergi ciri-ciri ibad ni, hamba yang kedua. Baru masuk yang ni, yang kedua, ketiga ni. Dan juga hamba-hamba yang maha pemurah adalah orang-orang yang mereka mendirikan, maksudnya bangun malam hanya untuk Tuhan bagi mereka dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berdiri. Baru cerita bangun malam. Perbuatan yang ibad sebenarnya tu di luar solat tu, bersama manusia. Macam mana dia punya pergaulan dengan manusia. Allah kata, ini hamba dia, dia tak sombong. Baru yang ni, solat malam. Kalau ada ni je, tapi tak solat malam. Jelah, maknanya belum lagi tingkatan hamba Allah tu. Banyaklah lagi kisah dalam surah 25 sampai ayat akhir tu, sampai 77 ke. Sampai akhir ni, sampai ayat yang terakhir ni memang cerita dia pasal hamba-hamba Allah. Dia tak boleh cakap yang kalau sembah ni tadi cukuplah yang ni je. Yang sembah yang nombor 2 ni, ayat 64 ni. Cukuplah kat situ. Kan, solat tahajud. Ketika orang tak ada, orang semua tidur. Solat malam, mendirikan malam, bangun pada waktu malam. Solat yang fardu tu given, memang kena buat. Kalau tak buat, Nabi kata siapa kalau tak solat, yang membezakan antara orang yang kafir dengan orang yang Islam tu, yang membezakan antara orang yang ingkar dengan orang yang taat, solat tu. Kalau tak solat, dah definisi tu. Yang ini yang nak dapat ranking tu, ranking di sisi Allah. Salat malam. Yelah, itulah yang diajar Nabi SAW. Baik, ada juga orang yang solat malam je, tapi dia sakiti jiran, dia tak bagus. Tu pun ada kan? Tu tak ada kira. Allah tak pandang yang tu. Dia kena hubungan dengan manusia, kena jaga jugalah. Baik, tadi kita kat mana? Nota kita. Di contoh perkataan. Abadah. Lagi perkataan apa? Okey, ada lagi perkataan tama'a. Selalu dengar ni kan perkataan ni kita guna, tapi kita punya konteks guna lain sikit. Tama'. Tama' apa? Loba jangan tambah loba tu. Tama'. Tama' sangat mengingini. Menginginkan. Jadi telah sangat mengingini oleh ia. Menginginkan oleh ia, boleh. Tamak. Cakap kita tamak lah dia ni. Tamak tu negatif kan? Tapi dalam Quran tamak tu perkataan yang positif. Tapi selalunya dengan tamak kepada ilmu, kepada Allah punya kasih sayang, pada tamak kepada syurga, tu boleh. Dalam Quran. Dia kata dia sangat mengingini masuk syurga kalau perkataan tamak ni. Lagi perkataan bakhila. Jadi terjemahan dia?
Telah Bakhil. berlakon boleh. Telah bakhil oleh ia. Betul? Pelik ya. Boleh. Betul, ni perkataan ni kita dah pakai. Kalau kedekut, ada orang tak tahu, orang Kedah tak tahu kot kalau orang cakap kedekut. Depa bukan. Kedekut depa tahu. Cakap lokek tak tahu. Orang Johor cakap lokek. Telah lokek oleh ia. Boleh juga lah. Sekarang orang Kedah dah international, Ustazah. Itulah dia, betul. Sorry Makcik Ani no. Okey. Amara. Ni pun selalu juga. Amara. Tadi perintah fi'il amar, amara. Telah memerintah oleh ia, telah menyuruh oleh ia. Lebih baik menyuruh lah. Lebih kecil sikit maksud dia. Telah menyuruh oleh ia. Lagi rozaqa. Ni selalu perkataan ni hanya dikhususkan kepada Allah lah kan. Allah je yang boleh beri rezeki, betul tak? Macam itulah. Jadi banyaklah lagi perkataan lain. Nanti kita jumpa, kita buat, kita bolehlah nampak perkataan ni. Jadi kita nampak di 3 huruf ni, okey, terjemahan dia telah ... oleh ia. Telah tamak oleh ia. Kalau kita tak tahu vocab pun, tapi kita tahu macam mana nak terjemah, that is good enough. Itu yang saya harapkan dia lahir daripada bila kita habis ni modul 1 ni, kita boleh nampak benda ni, perubahan baris ataupun kata dasar ni 3 huruf ni semua. Jadi kita boleh terjemah telah sembah oleh ia ataupun telah mengabdikan diri oleh ia, telah tamak oleh ia. Kalau tak tahu, telah bakhil oleh ia. Fatihah. Ihdi. Baik. Ni yang saya bersihkan dulu. Ada 1. Fi'il amar ada 1. Betul. Ihdi. Ni tunjukkanlah oleh engkau akan kami. Daripada perkataan hada. Ni pun perkataan yang banyak kita jumpa. Tak masuk kat sini tadi. Hada. Dia 2 huruf, dia 3 huruf. Dia kira 3 huruf juga ni. 1, 2, 3. Tapi ni dipanggil huruf cacat, huruf illah. Jadi dia ada cara dia pula. Kalau dia nak jadi, okey, kalau hada daripada fi'il amar, dia akan fi'il mudhari' dia apa? Yahdi. Yes. Yahdi. Kita tak pernah jumpa yahdu kan? Tak ada yahdu. Yahdi. Yahdi. Jadi bila dia jadi fi'il amar, dia jadi ihdi. Buangkan huruf cacat tu. Huruf cacat tak ada. Buang. Ihdi. Dia sukun juga. Dia sebenarnya sukun. Tapi sukun dia tu dengan membuang huruf illah. Jazam dia tu dengan membuang huruf illah. Tak panggil jazam pun. Dia macam tu. Kekal macam tu. Okey. Baik. Ini hari ni. Jadi insyaAllah besok kita boleh masuk fi'il madhi dengan lebih detail lagi. Dan kalau semua boleh go back and then maksud saya tu boleh tengok dekat sini dan juga kosakata yang saya tadi kan saya bagi tahu tu, cubalah, boleh cuba buat, ya. Baik. Ustazah, hada tu macam mana kita terjemah? Apa dia? Hada tu telah ia memberi petunjuk. Telah memberi petunjuk oleh ia. Ada telah memberi petunjuk oleh ia. Atau ia memberi petunjuk dan tunjukkanlah oleh engkau. Baik. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Jadi kelas kita hari ni setakat ni dulu. Nota ni nak ke? Ke tak payah? Nak. Nota nak. Baik. Tak ada nota. Macam ni saya tak bagi semalam yang ni. Tak payahlah kot. Yang ni dah ada kan. Okey, yang ni je lah hari ni. Baik, aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Jazakumullahu khairan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teacher. Waalaikumsalam. Terima kasih. Teacher, tadi ada soalan. Berkatalah dengan katakanlah tu kan? Teacher. Ulang balik. Teacher, tadi ada soalan. Berkatalah. Dengan katakanlah tu. Kalau berkatalah tak semestinya kata tanya. Contohnya, berkatalah orang itu kepada sahabatnya. Macam tu. Dia tak dia bukan Perintah kan? Dia bukan kata perintah. tak semesti juga tak perintah. Kalau kita cakap berkatalah Sepatutnya kul tu katakanlah. aku memang sepatutnya katakanlah. Okey. 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 Cara tak dengar dah. Teacher, nak tanya sikit, teacher ada buku ke? Ada. Macam mana saya nak dapatkan, boleh? Dekat mana? Puan dekat mana? Puan Rosmani dekat mana? Kat Seremban. Oh, kat Seremban. Okey, bagi pada Nisrin, admin kita, bagi alamat dengan format nama, alamat, kemudian nombor telefon. Nyatakan berapa set nak ataupun satu, bagi pada Nisrin. Nanti dia akan Bagi pada siapa? akan postkan. Admin group. Masuk dalam melalui group kan? Ya. Jadi dalam group tu ada admin, nama dia Nisrin. Okey. Nanti bagi tahu. Okey. Terima Kalau tahu kasih. nama saya pun tak apa. Kalau tak jumpa nama dia tu, bagi tahu saya tu pun tak apa. Nanti saya postkan insya-Allah. Okey. Terima kasih. Kalau ada dekat Ampang, datanglah sini, boleh ambil terus. Kalau manalah tahu ada area sini kan. Okey. Nak kemari, simpul lah, boleh datang tengok tempat ni, belajar kat sini nanti macam mana. Boleh juga. Okey. Baik, tapi apa-apa pun boleh hantar. Itulah, insya-Allah. Okey.